ajak guru dan murid. Okey, nanti boleh ikut video yang saya share pada tahun lepas. Saya akan share link nanti dalam Telegram. Okay, lepas tu dan satu lagi dalam teachers yang kolom ini kena masukkan yang admin, account admin. Okay, tengok saya buat satu contoh. Okay, katakan kita pergi people kan. Lepas tu pergi teachers di sini. Selain daripada cikgu-cikgu yang ajar kelas tersebut, kena masukkan admin account ini. sekolah-3554alliance-moi-dl.edu.my. Okey. Ini untuk task bagi guru darjah sahaja. Okay, lepas tu kita akan tengok cara kita nak mengelakkan murid menjadi host Google Meet. Okey. Dalam satu Google Classroom, boleh nampak tak satu Meet link kat sini? Kat sini. Dia ada satu ikon video camera. Kalau nampak simbol ini, dia bermaksud murid-murid dia boleh terus klik link ini dan masuk ke dalam Google Meet dulu sebelum cikgu masuk. Okey. Jadi apa cara kita boleh mengelakkan murid untuk masuk GM dulu? Okey, pertama sekali kita pergi setting. Okey. Kat bawah ada satu Meet. Kat sini visible to students. Kita turn off. Lepas turn off, kita klik save. Okey, kita boleh nampak ya simbol ini dia jadi not visible. Maksudnya murid-murid dia tak akan nampak yang link ini. Cuma guru boleh tengok link ini. Okey, kita masuk. Okay, boleh nampak. Okey, yang ini Google Meet punya link, dia setiap kali dia akan menjana yang berbeza. Jadi lepas masuk, cikgu cuma share link ini kepada murid-murid dalam grup WhatsApp atau grup Telegram. Apa-apa tengok apa cara cikgu-cikgu hubungi dengan murid. Okey, sampai sini boleh faham? Sampai sini. Okey, nanti kalau ada apa-apa langkah yang cikgu rasa keliru atau ada soalan, boleh terus buka mic. Okey, kemukakan. Boleh? Okey, seterusnya kita akan tengok operasi asas Google Meet. Okey, kita akan tengok yang 4 aspek ini. Pertama sekali, change background. Kedua, change layout. Ketiga, present whiteboard. Yang keempat, present slideshow. Okey, pertama sekali, kalau cikgu-cikgu rasa background tak cantik kan, boleh pergi tukar background. Okey, kat sini. Yang 3 titik itu. Okey, kita tengok change background. Okey, ada banyak background yang boleh pilih. Okey, kalau dah pilih kan, kita terus yang pangkal dia sudah jadi. Ini pertama. Yang kedua, kita pergi tengok change layout. Dia tanya, kalau saya nak tengok semua murid macam mana? Okay. Sama juga kita pergi 3 titik ni. Lepas tu ada satu change layout ini. Kalau yang biasa dia akan auto punya. Okey. Dia akan ikut bilangan murid yang masuk. Dia akan terus tukar. Okey, kalau nak tengok semua murid, kita boleh pilih yang kedua ini. Yang bawah dia ada satu pilihan kat sini. Okay, kalau nak tengok semua, biasakan kita
pilih yang 42 sebab yang kelas Kak Kok Kuang maksimum pun tak melebihi 40 kan. Kalau pilih ini, kita boleh tengok semua murid-murid dalam satu layout. cikgu tak nampak screen.永俊老师，你的跳了，我的跳了。对，看不出，跳掉了。你的 screen 跳掉了。对 OK， 好，谢谢。跳回去，网线可能不稳。可以了吗？还没有看到。OK， 可以了。啊？ Handsome-nya。永俊，你要重讲那个刚才第二个。第二个是那个 background 的吗？听不清楚，对，后面那个断掉，后面听不到。啊，后面的断线，对。OK。还有就是我们到底是在讲 Google Meet 还是在讲 Microsoft Team？Google Meet。可是刚才Google Meet。刚才你断线之前的是 Microsoft Team 的东西。没有，是因为它断线了，跑掉这个位置，因为刚好它换切啊，它是讲 Google Classroom 的，因为我们是给学生上课用这个，哦。OK， jadi tadi ini langkah ini boleh tengok boleh nampak semua. Ini tak ada masalah kan? Jadi kita buat semula lagi lah. Ini untuk operasi asas. Okay, change background. Yang kita bagi 3 titik sini. Lepas tu pilih change background. Okay, ada banyak pilihan kat sini. Cikgu-cikgu boleh pilih ikut sesuaian lah. Okay, lepas tu kalau siap pilih terus tekan yang pangkal kat sini. Dia terus jadi. Yang kedua, kita boleh change layout ni. Okay, change layout. Yang fungsi ini untuk cikgu-cikgu boleh terus boleh tengok semua murid yang dalam GC. Okay, yang biasa dia akan kat auto sini. Jadi kita pilih yang kedua ini. Okay, lepas tu kat bawah ini kita pilih bilangan yang kita nak tengok lah. Okay, yang ketiga ini dia spotlight. Dia cuma fokus pada seorang murid saja. Yang keempat ini side bar. Dia fokus seorang, lepas tu yang tepi dia ada murid-murid sampingan. Okay, kalau nak tengok semua, biasa kita pilih yang kedua ini. Okay, lepas tu sama juga pangkal. Okay, yang ini kedua untuk change layout. Ini boleh faham ah? Okay, yang ketiga, yang present now. Kita tengok macam mana nak present PowerPoint dan sambil kita nak tengok murid-murid. Okay, kita tekan present now, lepas tu pilih a window. Okay, sebelum kita nak present satu dokumen atau satu PowerPoint slideshow, kita kena buka yang dokumen itu tersebut. Okay, buka, lepas tu terus pergi Meet. Boleh tengok. Okay, boleh nampak dia akan muncul kat sini. Kalau cikgu sudah buka, lepas tu minimize ke bawah, tengok. Dia tak boleh pilih dari sini. Mesti buka ini. Lepas tu kita pergi Meet. Nampak? Okay. Lepas tu kita akan share. Okay, masa share kita boleh buat dia separuh-separuh. Jadikan itu screen jadi 2. Tepi slide yang cikgu nak share, yang tepi sekali tengok murid-murid yang dalam kelas tu. Okey. Lepas tu kita jangan pilih yang ini. Kalau kita slideshow ini, dia akan satu screen jadi yang cikgu nak share. Kita yang reading view ini. Okey. Apakah kebaikan reading view? Kebaikan reading view ini, cikgu boleh teruskan animasi yang dalam PowerPoint itu tersebut. Tengok, okey. Saya klik kat sini, dia akan jadi slide yang seterusnya. Dan
dalam masa yang sama, kita boleh tengok apa yang murid-murid kita sekarang buat. Adakah mereka sedang fokus atau buat kerja lain? Okey, boleh tengok dari window inilah. Okey. Sampai sini ada apa-apa masalah tak? Waktu tu kita still presenting lagi. 有一个老师的背景声音是永俊的吗？有一点吵。有点吵。不确定啊我这边听也是有一点点还是杂声。老师把麦克风关掉一下。 Pembidang. Ada bunyi budak-budak cakap, 有小孩子讲话的哦。哦，不是我。OK， jadi yang untuk share present PowerPoint ni semua okey Okey, kita akan teruskan dengan yang nanti 永俊，什么事？刚才是说，你要把那个，比如说我们那个 PPT 提早开你问他们明白这个东西吗？就是说buka bahan yang hendak mungkin bahan yang nak diajar melalui PPT kena buka lebih awal sebelum buka GM。这个他们要明白，不明白等下他就开不到了。Okey, terima kasih Guru Besar. Yang ini tadi Guru Besar kata yang dokumen bahan yang kita nak ajar mesti buka dulu sebelum kita buka Google Meet. Okay, jadi dia baru akan muncul dalam yang application Windows ini yang kita boleh share. Okay, kalau tak buka dulu dia tak akan muncul kat sini. Okay, dan lepas ni kita akan tengok macam mana kita nak present whiteboard. Okay, present whiteboard dia macam papan putih yang virtual lah. Kita boleh tengok, kita boleh pakai dalam Google Meet. Okay, pergi titik 3 titik sini. Kita pilih whiteboard. Okay, yang biasa kita start a new whiteboard. Okay, lepas buka whiteboard ini, kita mesti pergi present now sekali lagi. Okay, jadi dia akan muncul dalam yang present now ini. Ya, yang ini whiteboard yang kita nak share nanti. Kita tekan share. Okay, jadi kita buka whiteboard lagi. Kat whiteboard sini kita boleh set background. Kalau cikgu nak ajar yang matematik, boleh pilih yang background ini. Senang kita nak buat itu lokasi, okey. Lepas tu dia ada banyak background yang cikgu boleh tengok kesesuaian sendiri lah. Okey. Yang ini background dan fungsi-fungsi yang ada kat dalam whiteboard ini, pertama sekali pen. Okey, biasalah pensel, okey. Boleh tulis, boleh lukis. Okey, macam ini. Okey. Lepas tu cikgu pun boleh pilih yang fungsi lain seperti highlight pen. Okey. Atau nak tukar warna pun boleh. Ini fungsi pen. Okey, yang kedua erase. Okey, pemadam lah. Kalau ada yang lukis salah kan, boleh terus padam. Yang ketiga, ini untuk select sahaja. Okey. Yang anak panah ini. Ini yang yang biasa kita pakai. Yang keempat, kita boleh pilih sticky note. Okey. Kat sticky note ini kita boleh tulis. Okey. Samuel is a handsome boy. Okey, lepas tu kita boleh pilih warna yang kita nak. Okey, lepas tu save. Dia akan menjana satu sticky note macam ni. Okey. Kita boleh besarkan atau nak tukar dia punya arah, okey. Macam ini.
Lepas tu picture. Kita juga boleh add image kat sini. Okey, add image ini kita boleh pilih dari komputer kita atau kita boleh terus pakai Google Image Search. Okey. Kita search komputer. Okey, dia akan keluar. Lepas tu kita pilihlah, tekan itu gambar itu, lepas tu pilih insert. Dia akan terus menjana satu image baru kat sini. Sama juga dia boleh zoom in, zoom out, okey. Tukar dia punya arah. Okey, macam ini. Lepas tu dia ada satu fungsi untuk kita senang nak buat bentuk-bentuk. Okey, di sini dia ada bentuk circle, square, triangle, okey. Yang banyak bentuk yang kita boleh pilih. Okey. Kita pilih yang circle ini. Okey, tapi dia circle kan, kita boleh pergi tukar border color. Okey. Katakan saya nak border dia merah, lepas tu fill in dengan warna jingga. Nanti Okey. Dia akan jadi macam ni. Okay, cikgu-cikgu pun boleh tukar bentuk lain. Seperti bentuk segitiga. Okey. Cikgu-cikgu boleh cuba sendiri nantilah. Dan satu lagi text box. Okey, text box ini untuk kita nak masukkan teks. Okay. Contohnya kita tulis Dylan is cute. Okey. Kita boleh letak kat sini. Okay, nak besarkan pun boleh. Okey. Kalau teks ini nak tukar warna pun boleh tukar kat sini. Okey. Atau tukar dia punya size. Okey, dan akhir sekali satu laser. Laser ini dia macam fungsi pen, tapi dia akan hilang dalam masa 1 atau 2 saat lah. Okay, dia akan hilang macam ni. Jadi cikgu-cikgu boleh guna fungsi dalam whiteboard ini ikut kesesuaian sendiri. Okey, kalau satu whiteboard tak cukup, cikgu-cikgu boleh pergi sini. Boleh buat whiteboard yang kedua. Okey, tekan ini, dia akan keluar 2. Okey, kalau tak cukup boleh buat 3, 4. Okey, ikut cikgu lah. Kalau cikgu-cikgu rasa yang ini whiteboard ini nak terus padam, tapi pakai ini kan lambat, jadi cikgu boleh tekan clear frame kat sini. Dia akan hilang semua. Okey, kalau silap boleh tekan undo. Dia akan muncul lagi. Okey, lepas ini kalau lepas Google Meet, cikgu-cikgu nak share atau nak save whiteboard, apa-apa maklumat yang cikgu catat dalam whiteboard ini boleh pilih kat sini. Tekan 3 titik sini, boleh download as PDF, boleh save frame as image, okey, atau make a copy. Ikut dah, terpulang. Okey, yang ini untuk fungsi Google Meet. Ada apa-apa soalan yang cikgu rasa keliru nak atau nak kemukakan? Ada tak? Okey, kalau tak ada, kita tutup sini dulu. Okey, sekarang kita akan tengok aplikasi-aplikasi. Okey, sekarang kita akan tengok aplikasi-aplikasi yang kita boleh
guna dalam Google Classroom. Okey. Di sini saya akan kongsikan tentang yang Quizzes dengan Kahoot, yang dua aplikasi yang paling famous kat sini. Okey. Kita tengok. Okey. Boleh di mana kita boleh dapatkan aplikasi ini? Pertama sekali login ke akaun Cikgu-Cikgu, lepas tu pergi guru. Kat sini cuba cari aplikasi. Okey, keempat ini. Aplikasi. Dalam ini kita ada banyak aplikasi yang kita boleh pakai. Tapi untuk hari ini kita akan tengok Quizzes dengan Kahoot saja. Okey, kita masuk Quizzes. Dalam Quizzes ini kita ada nanti saya akan log out dulu. Okey. Kalau cikgu-cikgu belum sebelum ini belum masuk dalam Quizzes, dia akan masuk yang home page kat sini. Okey, apa yang kita kena buat? Pertama sekali terus pergi login. Tak perlu pergi sign out. Okey, kita terus pergi login. Dalam login ini kita pilih login with Gmail sebab yang MOE account ini dia satu jenis Gmail yang MOE bagi kita. Okey, dalam ini kita terus pilih account sendiri. Okey, dia masuk, dia akan terus sama dengan account yang kita pakai dalam Google Classroom. Okey, dalam GC ini dalam quiz ini kita boleh create quiz atau kita boleh terus cari quiz yang orang lain sudah share dalam quizzes ini. Untuk hari ini kita akan fokus macam mana kita nak cari quizzes yang sesuai. Okey. Jadi sebelum kita nak cari quizzes yang kita nak, kita kena pergi classes dulu. Okey, dalam classes ini kita kena update Google Classes. Okey, banyak yang kelas-kelas yang kita ada dalam Google Classroom. Okey, cuma tik kelas yang cikgu-cikgu nak, lepas tu tekan save. Kelas yang baru update dia akan muncul kat sini. Okey. Tapi murid-murid dia kena masuk dan tekan accept invitation lah. Baru dia boleh masuk dan main game-game yang cikgu sediakan. Okey. Selepas update Google Classes, kita boleh pergi cari quiz yang sedia ada. Okey. Dalam yang search bar ini, sebelum kita search, pastikan yang kategori ini dia kat Quizzes Library. Okey, mesti kat sini. Barulah dia boleh search quiz yang ada. Okey, katakan kita nak English exercise. Okey. Dalam quizzes ini kita ada dua jenis bahan yang kita boleh pakai. Pertama sekali quizzes. Okey, yang ini sama dengan quiz. Yang kedua ini lessons. Lessons ini dia macam bahan-bahan PDP. Okey, yang kita boleh terus guna. Okey. Pertama sekali kita tengok quizzes dulu. Dalam quizzes ini kita boleh cari, okey, apa yang kita nak.
Okey, mungkin cikgu-cikgu akan rasa, kenapa sini ada satu simbol kilat? Ada satu super kat sini kan? Okey, apa maksud dia? Yang ada simbol kilat ini maksudnya dia untuk akaun berbayar sahaja. Okey, ini untuk akaun berbayar sahaja. Yang MOE account ini dia cuma percuma. Dia percuma saja. Jadi yang ada simbol ini punya quizzes kita tak boleh pakai. Okey, kalau masuk nampak dia ada butang pun jadi warna jingga, lepas tu copy dan edit dia pun ada satu simbol kilat. Ini tak boleh pakai. Jadi kita cuma boleh pilih quiz yang percuma. Tapi jangan risau sebab tengok kat sini dia quiz yang percuma dia bilangan pun banyak. Okey. Jangan risau. Mesti ada exercise yang cikgu-cikgu boleh guna. Okey. Contoh kita pergi ini. English exercise. Okey, dia ada dua butang kat sini. Apa beza dia? Pertama sekali start a live quiz. Maksudnya dia terus jadikan yang quiz ini, yang exercise ini dia sesuai untuk quiz semasa dalam kelas. Okey, untuk quiz semasa. Kalau cikgu-cikgu tengah mengajar, okey, nak test tengok murid-murid dia boleh ikut tak? Okey, boleh terus tekan ini start a live quiz. Okey, lepas tu klasik. Okey, biasa continue. Dia akan keluarkan satu link kat sini, lepas tu enter join code. Cikgu-cikgu terus share screen ini dalam Google Meet. Okey, lepas tu murid-murid dia boleh terus masukkan dalam link ini dan main. Okey, sebelum ini kita sebagai guru kita nak waiting, nak tunggu semua murid masuk. Okey, lepas tu kita tekan start. Mereka baru boleh main. Okey, yang ini untuk live quiz. Okey, kita sekarang tengok yang kedua. Yang kedua ini dia terus jadi satu tugasan rumah untuk murid-murid tanpa ada mengubah soal. Okey. Tekan ini, lepas tu dia akan pilih bila deadline dia, okey. Lepas tu cikgu pilih. Okey. Nak bagi kelas yang mana? Okey, tengok tadi yang kelas yang kita update dalam Google Classroom. Okey, katakan kita nak bagi 5J. Okey, kita tekan next. Okey, tekan next, dia belum siap. Dia ada satu pengingatan mesra. Okey, don't forget to click the assign button at the top. Jadi kita kena tekan assign. Okey, yang macam ni dia sudah jadi. Okey, dia akan tulis assign to Google Classes successfully. Okey, katakan kita nak edit dulu. Katakan yang exercise kat sini, kat bawah. Cikgu rasa ada satu atau dua soalan tak sesuai. Okey, cikgu boleh tekan sini, copy and edit. Dia akan creating a duplicate. Okey, dia akan menjana satu quiz yang sama dalam akaun cikgu. Okey, cikgu boleh edit kat sini. Okey, kalau tak mau edit, boleh klik exit dulu. Lepas tu pergi my library. Nampak dia akan jadi dia akan muncul kat sini. Tapi kat sini dia cuma draft saja. Sebab dia belum edit kan. Okey. Kita boleh tekan edit. Okey. Okey. Rasanya kalau soalan silap pun boleh tukar.
Okey. Okey, tukar jawapan dia. Okey, kalau silap lah. Kalau tak ada silap, boleh tengok. Okey. Katakan soalan kedua ini rasa yang tak sesuai. Boleh delete. Okey. Lepas tu cikgu-cikgu boleh check. Okey, semak semua soalan okey, lepas tu klik done. Yang ini dia done saja, dia cuma save dalam my library saja. Kalau cikgu-cikgu nak bagi sebagai homework kan, cikgu-cikgu kena tekan sini, assign homework. Macam tadi lah. Okey, yang butang assign homework ini dia mesti ditekan. Okey, dalam option-option sini semua siap diisi, barulah yang bahan ini dia boleh jadi satu tugasan rumah. Okey, sama juga. Okey, lepas satu kelas. Okey, kalau cikgu ajar banyak kelas kan, pun boleh sekaligus tick semua, lepas tu assign. Ya boleh juga. Okey. Okey, yang ini untuk quizzes. Lepas tu kita ada satu, tadi kata ada lesson kan? Okey, yang tadi kita tengok quizzes. Sekarang kita nak tengok lesson. Okey. Lesson ini dia terus boleh kita guna sebagai bahan PDPC. Okey. Tetapi kita boleh terus pakai, tetapi kita tak boleh nak copy. Tak boleh nak buat satu duplicate dalam my library. Cuma boleh terus mengguna sahaja. Okey. Perbezaan antara lesson dengan quizzes kat sini. Dan satu lagi, dalam lesson ini biasanya dia ada slide. Dia macam PowerPoint. Tengok. Okey, kalau cikgu rasa yang lesson ini sesuai untuk kelas hari ini. Jadi cikgu boleh terus start a live lesson. Macam tadi. Okey, lepas tu present. Dan dalam Google Meet, cikgu boleh terus share yang window ini. Okey, lepas semua sebelum ni murid-murid kena join my quiz dulu. Okey, dan masukkan code kat sini. Okey, lepas murid-murid semua sudah join, cikgu boleh klik start kat sini. Okey. Disebabkan sekarang tak ada participant, jadi kita tak boleh start. Okey, ini terus boleh digunakan sebagai satu bahan PDPC. Okay, senang cikgu-cikgu nak mengajar. Okey, jadi selepas murid-murid siap menjawab quizzes atau siap menjawab quizzes dalam lesson, kita juga boleh dapatkan mereka punya result. Okey, jadi kita boleh pergi report. Dalam report, sini dia akan muncul. Okey, apa quizzes yang murid-murid sudah siap. Okey, katakan yang ini seluruh kelas sudah jawab. Okey, cikgu boleh pergi sini. Lepas tu download Excel. Boleh dapatkan mereka punya result dalam bentuk Excel file. Okey, kalau cuma nak semak saja, boleh terus masuk. Okey, tengok. Tengok mereka punya markah. Okey, yang ini untuk bahagian quizzes. Ada apa-apa soalan dari cikgu-cikgu tak? Okey, jadi saya rumuskan yang untuk quizzes ini dia ada dua bahagian. Satu quizzes, satu lessons. Dalam quizzes ini dia ada dua jenis. Yang pertama sekali percuma, yang ini kita boleh pakai. Okey, yang ada satu, yang ada simbol kilat itu, yang untuk akaun berbayar sahaja. Okey, yang itu MOE account tak boleh guna. Dan
Lepas tu kita ada lessons. Dalam lessons dia tidak boleh disimpan dan diubah suai. Cuma boleh terus mengguna sahaja. Okey, yang ini untuk quizzes. Ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak okey.永俊想问你一下哦，我们是在 Google Meet 的时候，我们同时开这个 Quizy， 对不对？这个叫做 Live 对吗？那么如果是学生用手机呢，他可以同时开这样多 screen 吗？同时用他可以把那个 Google Meet minimize 起来。如果他用手机的话，他直接点这个 link 进去他的 Google Meet 还是有的，只是他的荧幕会变黑掉，看不到。然后他只看到那个 Quizy 的画面。对，然后他们玩完之后，你再叫他们退出回到 Google Meet OK。另外一点就是我们可以自己制作自己全新的吗？还是我们一定要拿现成的来改？可以啊，这边有一个 Creator，OK，这个 Creator 你可以自己进去 ，Quiz，OK，它有点像那个 Google Form 它一样是打名字，然后选它的那个相关的主题 ，OK， 好像 ABC， 然后写 English，Next， 然后在这边呢，你就可以选它的题型multiple choice 里面就是你问你的问题，然后准备你的那个答案，然后选择正确答案之后，你就按 Save， 这样子。OK， 谢谢。OK， 不客气。Ada apa persoalan? Okey, kalau tak ada, kita teruskan dengan Kahoot. Okey, yang Kahoot ini dia ada perbezaan sikit tentang dengan quizzes. Pause dulu. Okey, sekarang kita pergi Kahoot. Untuk Kahoot ini, dia tak boleh terus login. Sebelum kita nak guna, kita mesti sign up dulu. Okey. Kita terus masuk. Okey, kalau cikgu klik login kan, dia akan masuk page macam ini. Kita tak boleh macam quizzes continue with Google atau continue with Gmail. Dia tak boleh, dia tidak menjadi. Kita boleh sign up dulu. Untuk pengguna baharu, mesti klik sign up dulu. Okey, lepas tu pilih account type. Okey, teachers. Okey, lepas tu okey, pilih school. Lepas tu sign up with your email. Okey, masukkan account MOE, lepas tu password yang baru, lepas tu sign up. Okey, kalau untuk yang ada account, login dengan username atau email. Dua-dua pun boleh. Okey, login. Dalam Kahoot ini dia ada dua fungsi juga. Okey. Pertama sekali assign, kedua teach. Okey. Kalau sudah login kan, kita boleh pergi tengok macam mana kita nak cari quiz yang kita nak. Okey, dalam Kahoot dalam quizzes tadi kita terus masukkan dalam itu search bar. Dalam Kahoot kita mesti pergi discover dulu. Okay, dalam discover kat bawah dia ada search bar. Okay, contohnya kita masukkan okay, siap, terus enter. Dia ada banyak exercise yang kita boleh guna. Okay, lepas tu katakan kita nak exercise ini. Kita pilih, tekan butang 3 titik sini, kita pilih duplicate. Okay, dia akan masuk dalam My Kahoot. Okay, sama dengan My Library tadi lah. Okay, yang ini exercise yang kita copy tadi. Okay, kita buat yang baru punya. Tapi contents-nya sama dengan exercise yang kita pakai. Okey, dalam ini kita boleh edit. Okey, boleh ubah soal dia punya soalan. Kalau tengok
tak sesuai boleh terus delete. Okey, pun sama. Dia fungsi pun sama sahaja. Cuma dia punya edit mode ada beza sikit. Dia kat sini. Okey, 1, 2, 3. Dia semua kat sini. Lepas tu, cikgu pilih soalan yang betul. Okey, boleh tukar. Kalau dia multiple choices lah, boleh pakai macam ni. Okey, kalau soalan ini cikgu tak mau, boleh delete. Okey, kalau nak add pun boleh add question. Okey, tambah question baru, tambah soalan yang baru. Okey, lepas siap, kita tekan sini. Okey, boleh tukar dia punya tajuk. Okey, tambah, kita terus with preposition. Okey, satu. Lepas tu, yang ini setting biasanya kita tak ubah. Okey, lepas tu tekan done. Okey, done. Okey, dia dah jadi. Lepas tu yang sini visible to only you. Maksudnya pengguna lain dia tak boleh cari exercise ini dalam search bar tadi. Okey, cuma cikgu sendiri boleh nampak. Okey, kalau nak buat dia visible to everyone, boleh tukar kat sini. Okey, dia akan tukar visible to everyone. Okey, lepas tu kalau kita nak assign, nak bagi murid-murid main sebagai satu tugasan rumah, kita boleh tekan play. Okey, dalam play dia ada dua, satu teach, satu assign. Teach ini pun sama dengan yang quiz yang tadi live quiz itu. Okey, jadi satu quiz semasa dalam kelas atau jadi jadi sebagai bahan PDPC dalam Google Meet. Yang ini assign dia untuk tugasan rumah sahaja. Okey, kita tekan assign. Lepas tu sama juga setting dia punya deadline. Okey, yang biasanya dia ada prayer limit. Maksudnya kalau cikgu ajar lebih daripada 3 kelas, mungkin ada sekelintir murid dia tak boleh masuk sebab dia sudah capai dia punya limit. Okey, tapi jangan risau. Cikgu boleh buat duplicate, buat yang baru, lepas tu bagi kelas lain untuk main. Macam ni saja. Okey, kalau sudah set, boleh create. Okey, kalau sudah masuk page ini, senang. Kita boleh terus pilih Google Classroom. Dia akan terus link dengan Classroom yang cikgu-cikgu ada dalam itu Google Classroom lah. Okay. Katakan kita bagi 5J. Okey, choose action, kita macam classwork dalam Google Classroom, kita pilih create assignment, lepas tu go. Dalam assignment sama juga kita tulis tajuk, okey, ABC, okey, kalau cikgu nak masukkan instruction pun boleh. Lepas tu boleh set dia punya due date. Okey, katakan kita bagi dia sampai 21. Okey, topik boleh pilih yang sesuai. Okey, dah siap, kita pergi assign. Okey, kalau cikgu nak tengok, boleh tekan view. Dia akan terus masuk dalam kelas. Yang classwork tadi. Okey, ABC ini. Okey, dia murid terus klik link ini, dia boleh masuk. Okey, dan kalau
kita nak semak mereka punya keputusan, kita boleh pergi prayers. Okey, kalau kat luar kan, kat homepage, kita boleh pergi reports. Dalam reports ini dia ada banyak quiz yang ada banyak game yang cikgu masukkan dalam My Kahoot. Okey, katakan kita nak check yang ini. Present simple punya tugasan. Okey, masuk sampai sini, tekan prayers. Dalam bracket ini bilangan dia bermasuk bilangan murid yang sudah siap menjawab. Okey, boleh tengok. Okey, yang satu murid Wahaha dia dapat 100%. Dan final score dia. Okey. Jadi ini untuk semak dia punya keputusan. Kalau cikgu nak download pun boleh tekan tiga titik kat sini. Download report. Okey, atau nak delete, terpulang kepada cikgu. Okey, sampai sini ada apa-apa soalan? Ada ya? Okey, kalau tak ada, saya ada satu aplikasi yang baik cikgu-cikgu boleh guna. Okey, yang ini nama dia Word Wall. Okey, cikgu boleh meneroka dalam URL ini. Okey, dan tengok dia punya game-game yang ada pun boleh share dalam Google Classroom. Okey, yang ini saja untuk hari ini. Okey, selamat meneroka ke dunia teknologi. Sekian, terima kasih.